Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita. Ini adalah slide yang terakhir untuk tajuk sistem pipe 4343. Kita akan melihat satu contoh yang typical, yang common dalam fluid mechanics. So saya namakan ini sebagai satu pump system. Soalannya ialah, two identical pumps are connected to a pipe system as shown in figure 4. The pumps are used to deliver water into the high-level reservoir. The head discharge characteristic of the pump is given by equation 1, where Q is the pump discharge in liter per second. So, dia beri awak satu equation, tetapi equation ini perlu digunakan di dalam unit liter per second. And H is the head developed by the pump. So the pipe AB is 150 meter long with a diameter of 300 millimeters. The pipe BC is 250 meter long with a diameter 400 millimeters. The friction factor for the both pipe is 0.3. The regulating valve is used to regulate flow in pipe BC. The static lift against which the pump are working are 40 and 70 meters. For a given of valve, the pump operates against a static lift of 70 meters and develop a discharge of 100 liter per second. Determine the discharge of the second pump and the loss of coefficient of the valve. Neglect all minor losses and pipe loss from B to tank 2. Okay. So, jadi dia diringkaskan cerita. Okay, saya harap pelajar boleh membaca soalan ini untuk revision. Gambarannya adalah seperti ini. So, kita ada tank 1. So, and then kita ada tank 2. So, kemudian kita ada tank 3. So, kemudian oleh kerana pump ada di sini, memadai untuk kita mengatakan bahawa air daripada tangki 1 disedut dan air daripada tangki 2 juga disedut dan akhirnya akan mengalir pada pipe ini masuk kepada tangki 3. Kerana kadang-kadang ada pelajar membuat andaian, okey, air tangki daripada tangki A, tangki 1 pergi ke tangki B, hanya sebahagian sahaja yang akan pergi ke tangki C. Okey, selalunya kalau kita letak dua pump seperti ini, jarang dia akan jadi macam itu. Dia seolah-olah setiap pump akan menyedut air dan menghantar kepada satu tempat yang lain. Okay, jadi idea dia apa? Kita hanya menggunakan Bernoulli equation sahaja. Kita comparekan tank 1 kepada tank 3 katakan. So, jadi kita kata ini tank 1, kita comparekan kepada tank 3 di sini. Jadi, Bernoulli equation yang boleh kita hasilkan ialah pressure kita anggap kosong, had laju pada inlet juga kosong dan ketinggian kita anggap kosong. So, kemudian kita ada head of pump yang pertama. So, yang ini saya harap pelajar faham. Pressure adalah kosong di sini. Had laju di sini juga kosong dan kita anggaplah ketinggian ini sebagai benchmark ataupun kita kata datum. Oleh itu ketinggian adalah kosong dan ia mempunyai pump 1. Okay, so kemudian kita kata kemudian dia akan dicampurkan dengan sama juga dengan keadaan pada outlet, iaitu outlet pressure juga kosong, had laju juga kosong tetapi ketinggian dia adalah 70. So yang ini kita melihat di sini. So maknanya kita melihat pada titik 2, pressure adalah kosong, had laju juga telah berhenti tetapi ketinggian dia adalah 70. Okay, so kemudian kita akan campurkan dengan losses yang berlaku. So ini adalah major losses. So ini adalah minor loss. So jadi kalau major losses ni kalau kita tengok dia ada 150 dan juga 250. Ni adalah sebenarnya adalah panjang pipe tersebut. Kalau kita lihat ini adalah 150, ni adalah 250 panjang. Okay, yang ini saya harap pelajar boleh alert. Dan nilai K V square over 2G ni adalah nilai minor loss. Okay, so dalam soalan dia mengatakan bahawa minor loss pada junction di sini, bending di sini mungkin kita boleh abaikan. Tetapi minor loss untuk valve di sini mungkin kita tidak boleh abaikan. Itu sebab di dalam pengiraan ini dia ada melibatkan K untuk valve. Dan kita tahu juga bahawa kadar alih adalah 0.1 meter padu per second. So di sini saya harap pelajar dapat alert.
Kerana di dalam soalan diberi nilai kadar alir ialah dalam bentuk 100 liter per second. So jadi kita kata pelajar kena faham di dalam bernoulli equation kita menggunakan SI unit. So kita kena guna meter padu per second. So kita boleh mengira Q sama dengan AV. Oleh itu kita kadar alir kita telah ketahui, nilai A pun kita telah ketahui kerana nilai diameter telah kita ketahui. Oleh itu kita boleh mengira kadar had laju di situ. Kemudian kita akan masukkan semua sekali di dalam equation ini. So kita boleh mengira, kita boleh membuat equation 1. Okey, walau bagaimanapun kita kata di dalam soalan diberi kita satu equation untuk menunjukkan nilai the head charge characteristic of the pump. So di sini membawa maksud adalah head of pump. Jadi kita boleh menulis head of pump sama juga dengan rumus ini dan kita kena masukkan nilai Q di sini sebanyak 100. Kerana dalam soalan dia mengatakan where the Q is the pump discharge in liter per second. So untuk equation ini sahaja, okay, kita perlu masukkan nilai Q sama dengan 100. Di dalam Bernoulli equation, kita kena masukkan dia dalam bentuk SI unit. So kita boleh masukkan semua sekali, kita boleh mendapat 76. So yang sebenar 76 ini kita boleh masukkan di dalam nilai ini. Okey, so kemudian kita kata kita selesaikan untuk tank 2 kepada 3 juga. So maknanya kalau kita lihat di sini, tadi kita telah comparekan daripada point sini hingga point sini. Okey, sekarang kita comparekan point ini hingga point ini. So jadi kalau kita comparekan ada nilai yang sama juga, cuma ketinggiannya hanyalah 40 dan kita boleh dapat nilai ini dan kita boleh ringkaskan seperti ini. Okey, so kemudian kita kata kita comparekan daripada equation 1 and 2, maknanya kita melihat yang ini, equation 1 dengan equation 2 yang telah diberikan dalam soalan, kita boleh ringkaskan menjadi 4.48 dan seterusnya seperti ini. Kemudian kita kata kita equalizekan dengan equation yang kita dapat pada 4. So jadi kita boleh tulis kat sini HP tolak 40 yang ini samakan dengan nilai ini. Dan nilai ini sebenarnya kita kata sama dengan nilai yang kita dapat di atas. Oleh itu kita equalkan dengan 4.48. So jadi kita boleh dapat nilai ini. HP tolak 40 sama dengan 4.48. Oleh itu HP2 adalah 44.48 meter. Kemudian kita boleh masukkan di dalam equation yang melibatkan HP2. So kita masukkan nilai Q HP2, so kita boleh mencari nilai Q. So dalam nilai Q di sini kita dapati bahawa kita ada dua nilai, satu positif dan satu negatif. Oleh itu kita ignore nilai yang negatif. Oleh itu kita kata kita boleh menulis discharge for pump 2 is 258.5 liter atau 0.2585 meter padu per second. Okey, kemudian oleh kerana kita telah mendapat isi padu, oleh itu kita boleh mengira had laju. Tadi kita mengira had laju untuk pipe A. Oleh itu kita akan mengira had laju pada pipe B. So di sini kita kata jangan terkeliru kerana apa? Kerana pada pipe B di sini ia telah melibatkan had laju yang dibentuk oleh dua jenis pump. Jadi kita kata had laju pada pipe B di sini tidak akan sama dengan had laju pada pipe A. Kerana pipe A di sini hanya melibatkan satu jenis pump sahaja. Jadi kita boleh mengira had laju pada pipe B iaitu kadar alir dibahagikan dengan nilai cross sectional area. So kita dapat 2.06 meter per second. Dan kita masukkan, kita menggunakan equation nombor 4. So kita boleh dapat nilai K di sini iaitu berkenaan dengan valve. Kita boleh mengira nilai minor loss yang berlaku pada valve ialah 1.93.
Okey, seterusnya kita kata kita melihat pump sistem nombor 2. Yang paling common kita katakan kita ada sebuah tangki di sini. Kita ada tangki 1 dan kita ada tangki 2. Okey. Dan tangki ini memerlukan pump untuk kita mengalirkan air atau sebagainya. Okey, dalam keadaan ini kita beranggapan bahawa kedudukan tangki di sini mungkin akan menjadi sama sebelum kita kata pump memberhentikan operasi. Dengan anggapan bahawa friction factor adalah 0.05, panjang adalah 1 km, diameter pipe adalah 0.15 meter dan pump power adalah 80 kW. Soalan dia, calculate the maximum flow rate in the pump. Okey, so kita tahu bahawa power sama dengan rho GQH. Oleh itu kita kata soalan kita perlu mencari kadar alir untuk kita dapatkan nilai H atau sebagainya. So jadi ini Bernoulli equation. Kita comparekan Bernoulli equation, maksudnya kita comparekan point 1 dengan point 2 di sini. So kita tahu pressure adalah kosong, had laju bermula dengan kosong, ketinggian juga kosong dan tetapi kita ada power head head of pump. Pada outlet kita ada kosong pressure, kosong velocity dan juga ketinggian. Oleh kerana sama aras kita anggap kosong, tetapi kita tidak boleh melupakan losses. Okay, dalam kes ini memadai untuk kita fokus kepada major loss sahaja kerana jaraknya adalah terlalu panjang iaitu 1000 meter. So, jadi kita masukkan rumus untuk major loss. Dan kita kata di dalam pengiraan ini kita kata trik dia ialah soalan meminta untuk mengira flow rate. Tetapi di dalam pengiraan Bernoulli equation dia fokus kepada velocity. Jadi kita kata agak sukar nanti kan untuk kita mencari velocity dalam keadaan yang ini. Oleh itu kita boleh juga trik. Okay, yang ini trik ini kita kata saya dah terangkan mungkin di dalam bab 2. Ketika kita belajar Hardy Cross Method, kita mengatakan bahawa di dalam satu keadaan yang agak besar, maksudnya dengan panjang 1 km dan sebagainya, kemungkinan kita kata engineer air tidak fokus kepada hal laju, dia fokus kepada kadar alir. Jadi maknanya trik dia macam mana? Kita ubah rumus velocity yang ada di sini, kita ubah kepada kadar alir. Jadi macam mana nak ubah? Kita menggunakan continuity equation di sini. Q sama dengan AV. So kita boleh menulis V sama dengan 4Q over pi D square. Jadi kita masukkan di dalam rumus ini dan juga kita masukkan dalam rumus yang lain. So kita dapat nilai ini. So jadi kita ubah head of pump di sini sama dengan nilai ini adalah sama dengan nilai losses. Dan kalau kita ubah kita menjadi nilai 54390 Q square. So yang ini sebenarnya kita boleh refer balik kepada idea bab 2 yang kita katakan head of losses sama dengan KQ kuasa 2. Ini sebenarnya masih lagi menggunakan idea yang sama. Cuma di dalam ini kita bermula dengan Bernoulli equation kerana normally dalam fluid 1, fluid 2 kita bermula dengan Bernoulli equation. Okay, dan seterusnya kita cuba masukkan, kita tahu bahawa nilai HP ni tadi kita telah kira, kita masukkan dengan kadar alir adalah unknown. So kita dapat 9810 darab kadar alir, darab dengan head of pump. So kita boleh dapat power sebanyak nilai ini 533565900 Q kuasa 3. So jadi sekiranya diberi dalam soalan power adalah 80 kilowatt, so kita ubah menjadi 80,000 watt. Samakan dengan nilai ini, kita boleh mendapati bahawa nilai kadar alir sama juga dengan 18.82 meter padu per second. So ini adalah cara untuk kita mendapatkan kadar alir yang menghubungkan kedua-dua tangki tersebut. Okey, sekiranya kadar alir adalah berbeza, maksudnya ada ketinggian yang berbeza, cara pengiraan masih lagi sama, tetapi kita kata kita letaklah nilai Z di sini dengan nilai ketinggian tersebut. Sekiranya perbezaannya adalah 10 meter, so kita letakkan 10 pada nilai Z di sini. Yang lain kita kata akan reflect pada pengiraan yang sama.